Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu Citra Purnama Production akan membentangkan bab 1 iaitu Pekaka Bercerita, Animasi dan Lagu Cerita Rakyat Melayu. Baiklah, saya Anis Maisara binti Syahrul Nizam, pemegang nombor matrik 195915 akan memulakan pembentangan dengan pengenalan bab 1 ini. Kewujudan media digital terkini telah meninggalkan impak yang positif dan negatif dalam kalangan pengguna. Penyebaran cerita rakyat tidak ketinggalan menggunakan media digital ini. Cerita rakyat barat seperti Frozen, manakala di Jepun cerita rakyat seperti anime dan manga. Negara Malaysia juga tidak ketinggalan melakukan penyebaran ini, namun cerita rakyat Melayu kini semakin dilupakan. Aktiviti penyebaran tidak begitu aktif kerana setakat penerbitan buku cerita rakyat sahaja dan ianya tidak diminati oleh masyarakat. Penerapan pelbagai jenis multimedia seperti animasi dan cerita rakyat perlu diperkenalkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya. Baiklah, nama saya Nurul Amirah Nadia binti Ishak, nombor matrik 196069. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kategori dan jenis cerita rakyat. Sebagai contohnya, kategori animasi dan lagu cerita rakyat dibahagikan pada 5 bahagian, antaranya cerita manusia dan binatang. Bagi objektif yang kedua, menganalisis andaian animasi dan lagu cerita rakyat pekaka bercerita dalam kalangan pelajar sekolah rendah di Malaysia, iaitu jenis animasi dan lagu cerita rakyat dibahagikan kepada 5, antaranya cerita asal usul iaitu legenda dan cerita binatang iaitu fable. Seterusnya, Nama saya Nur Umira Meti Hamzah, nombor matrik 196148. Bagi sorotan kajian, kami telah mendapati terdapat 2 sorotan kajian yang hampir sama. Sorotan kajian yang pertama adalah mendapati cerita rakyat melalui lagu maupun teknologi dapat meninggalkan kesan yang positif dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini diperolehi oleh Arba'in Sujud, Normaliza Abdul Rahim dan Nik Rafidah Nik Effendi pada tahun 2014. Serta kajian yang dijalankan oleh Normaliza Abdul Rahim pada 2014B, 2014C dan 2014D. Seterusnya adalah sorotan kajian mendapati lirik lagu cerita rakyat Melayu dapat memberi penjelasan yang mudah dipahami tentang nilai baik hati. Hasil sorotan kajian ini diperolehi oleh Siti Nurriha Sulong dan Normaliza Abdul Rahim pada tahun 2015, Normaliza Abdul Rahim dan Nik Ismail Harun 2016, serta kajian yang dijalankan oleh Siti Nurriha Sulong dan Normaliza Abdul Rahim pada tahun 2017. Next. Baiklah, nama saya Siti Nur Farihin binti Abdul Manas, nombor matrik 196321. Metodologi kajian. Metodologi kajian bagi pembentangan ini adalah temu bual, iaitu pelajar sekolah rendah. Subjek kajian adalah 10 pelajar lelaki dan perempuan berumur 9 tahun di sekolah rendah di Selangor dan dipilih Sarawak. Didedahkan dengan aplikasi dalam talian animasi Pekaka Bercerita selama 4 minggu. Setelah 4 minggu, pelajar dibahagikan 2 kumpulan dan diberikan peluang memberikan pendapat tentang persepsi terhadap cerita, animasi dan lagu serta nilai, dan mereka diberi masa 20 minit. Perbualan dan perbincangan pelajar dirakam dan dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana Normaliza Abdul Rahim 2018A. Menurut Normaliza Abdul Rahim 2018A, terdapat 3 elemen wacana iaitu kandungan, konteks dan andaian. Kajian ini menggunakan elemen ketiga iaitu andaian dalam menganalisis ujaran subjek. Seterusnya. Nama saya Nurul Najwa binti Muhammad Zamaudi, nombor matrik 196646. Untuk bahagian analisis keputusan dan perbincangan, terdapat 5 kategori animasi dan lagu cerita rakyat. Yang pertama, cerita manusia. Contoh cerita dia Hakim yang Bijaksana. Yang kedua, binatang atau haiwan. Contoh cerita Bangau dan Kancil. Yang ketiga, manusia dan binatang. Contoh cerita Pemburu yang Tamak. Contoh yang cerita yang keempat, pokok, iaitu contoh cerita dia Bunga Cengkeh. Dan cerita lain-lain seperti Batu Belah, Batu Bertangkup. Seterusnya.
Okey, saya Intan Syairah Betty Muhammad Isa, pemegang nombor matrik 196766. Okey, seterusnya terdapat 5 jenis cerita rakyat, iaitu yang pertama cerita binatang ataupun fabel. Sebagai contoh, Hakim yang cerdik, Pipit yang baik hati. Okey, untuk yang kedua cerita asal usul iaitu legenda seperti binatang dan juga tempat. Sebagai contoh Bangau dan Kancil, Gua Musang, Sungai Duyung. Okey, untuk yang ketiga cerita penipu lara, yakni indah, fantasi dan juga menawan. Sebagai contoh, Jambatan Pelangi, Penjual Kayu Api yang Mulia. Yang keempat cerita mitos, sebagai contoh Batu Belah Batu Bertangkup dan juga Puteri Tupai. Yang akhir sekali, yang kelima cerita dongeng. Apa yang menariknya, kesemua animasi dan lagu cerita rakyat ini adalah cerita dongeng. Seterusnya, Okey, nama saya Nurul Najwa binti Madani, nombor matrik 196799. Ujaran mengenai cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat kategori manusia. Memberikan penilaian positif berkaitan watak dalam cerita rakyat. Contoh, 3 responden berpendapat bahawa watak Hakim dalam cerita Hakim tu mempunyai perwatakan yang sangat baik dan suka menolong orang. Yang kedua, cerita rakyat kategori binatang memberikan andaian bahawa binatang mempunyai sifat yang positif. Contoh, 3 responden amat menyukai cerita rakyat kategori binatang dan mampu mengingati kisah-kisah binatang tersebut. Yang ketiga, cerita rakyat kategori manusia dan binatang menunjukkan respon positif berkaitan hubungan persahabatan antara manusia. 3 responden mengatakan bahawa persahabatan antara manusia dan binatang amat baik. Yang keempat, cerita rakyat kategori pokok. Terdapat segelintir yang mengatakan perasaan takut jika pokok mampu bercakap dan berkata-kata. Okay, next. Baiklah, Assalamualaikum semua. Nama saya Fatin Nazira binti Zabidi, pemegang nombor matrik 196882. Saya akan menyambung ujaran mengenai cerita rakyat. Menurut andaian oleh Normaliza Abdul Rahim 2018, ujaran subjek 1 hingga subjek 12 jelas menyokong teori analisis wacana elemen. Andaian tersebut dianalisis dengan pendapat, perujukan dan persoalan. Bagi subjek 1, subjek 2 dan subjek 3 adalah mengenai ujaran tentang cerita manusia, manakala S4, S5 dan S6 adalah mengenai ujaran tentang cerita manusia dan binatang. Bagi S7, S8 dan S9 adalah berkaitan dengan ujaran tentang cerita binatang, manakala S10, S11 dan S12 adalah mengenai ujaran tentang cerita pokok. Kesemua ujaran ini jelas menunjukkan subjek sangat berminat dalam perbincangan tentang cerita rakyat. Seterusnya, Okay, nama saya Ahmad Faisal bin Muhammad, nombor matrik 199766. Okay, seterusnya saya akan menjelaskan ujaran 5 jenis animasi dan lagu cerita rakyat. Cerita yang pertama iaitu cerita binatang. 42% animasi dan lagu cerita rakyat, 14 animasi dan lagu melibatkan watak binatang yang boleh bercakap satu sama lain. Seterusnya cerita asal usul. 40 pada akal. Seterusnya dongeng 100% animasi dan lagu cerita rakyat cerita rakyat dongeng cerita sebagai hiburan tetapi memberikan pengajaran kerana ada nilai baik hati dan hemah. Seterusnya penipu lara. Cerita keindahan, fantasi dan menawan. 27% animasi dan lagu cerita rakyat yang melibatkan suasana di istana, raja dan puteri yang mempunyai pengajaran dan angan-angan untuk orang muda. Seterusnya, mitos. 15% cerita mitos. Cerita ini tidak benar dan diada-adakan untuk hiburan. Contohnya Gua Musang, Ikan Duyun, Jambatan Pelangi, Puteri Tupai, Batu Belah Batu Bertangkup. Seterusnya,
Nama saya Firahanis Amaninda binti Abdul Rashid, nombor matrik 199823. Untuk bahagian kesimpulan, setiap kategori dan jenis animasi serta lagu rakyat lebih tertumpu kepada cerita binatang. Animasi dan lagu rakyat sangat menarik dan aplikasi telefon pintar merupakan media yang digunakan oleh masyarakat. Pelajar lebih meminati kategori dan jenis animasi serta lagu cerita rakyat binatang. Seterusnya, animasi cerita rakyat sesuai untuk semua lapisan masyarakat dalam penyebaran budaya dan nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam animasi dan lagu cerita rakyat difahami serta memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Terakhir sekali, kajian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Terima kasih.